Sasul Tan Sri Pengerusi. Masa Yang lawas, Berhormat ya. Tan Sri Pengerusi, sebelum saya memulakan perbahasan, saya ingin mengalu-alukan kehadiran ahli jawatankuasa dan pimpinan masyarakat daripada UMNO bahagian Jelebu ke Dewan Rakyat. Selamat datang. Apa khabar orang Jelebu? Saya ambil presiden ataupun petua speaker sebelum ni. Tan Sri Pengerusi, saya ingin menyentuh perkara 030400. Jelebu 50 Tan Sri Pengerusi, 50, 5 Kerajaan Perpaduan, 0 Perikatan Nasional dalam Ya. Tan Sri Pengerusi, saya nak sebut 030400 Majlis Amanah Rakyat peruntukan 1.442 bilion Tan Sri. Dalam peruntukan ini, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan terima kasih terutamanya kepada Yang Amat Berhormat Menteri KKDW kerana terus mengupayakan MARA untuk meneruskan bantuan kepada pelajar-pelajar khususnya dan juga seluruh golongan masyarakat. Saya nak sentuh soal yang berkaitan dengan pelajar-pelajar ni Tan Sri Pengerusi kerana banyak bantuan kepada pelajar-pelajar untuk melanjutkan pelajaran dalam negeri dan luar negeri. Saya percaya kebanyakan daripada ahli-ahli yang berhormat di dalam parlimen ini juga telah menerima nikmat daripada hasil yang telah dibantu oleh MARA. Cumanya saya nak sebut Tan Sri Pengerusi, peruntukan pada tahun 2024 diperuntukkan sebanyak 1.44 bilion berbanding dengan pada tahun 2023 1.39. Peningkatan ini harus dimaksimalkan untuk kepentingan pendidikan terutamanya kerana kita tidak mampu lagi untuk menjadikan negara kita sebagai negara yang kurang ataupun masyarakat yang tidak mendapat pendidikan dalam soal ilmu setinggi mungkin untuk tempoh-tempoh pada masa yang akan datang. Cumanya Tan Sri, bila MARA beri bantuan, tentunya bantuan ini dalam bentuk beasiswa dan tidak ketinggalan dalam bentuk pinjaman. Apabila dalam bentuk pinjaman ini Tan Sri, akan ada kutipan ataupun akan ada yang saya boleh kategorikan sebagai siapa yang pinjam duit MARA ni kena bayarlah. Siapa yang pinjam beasiswa, kerana apabila dia bayar kepada MARA dan MARA boleh meneruskan bantuan kepada anak-anak pelajar-pelajar yang lain bagi meneruskan pendidikan dan pelajaran mereka. Cumanya bila ada di kalangan penerima beasiswa ini yang tidak boleh bayar dan MARA tidak terkecuali daripada melantik ejen-ejen untuk mengutip hutang ataupun bill collector dengan izin Tan Sri Pengerusi. Dia sama macam bank, cumanya MARA ni lebih kepada sewajarnya kepada ejen-ejen yang lebih berwibawa, yang lebih orang kata apa, mengamalkan budaya yang lebih berbudi dan berbahasa di dalam menjalankan tugas sebagai bill collector. Saya menerima beberapa laporan Tan Sri Yang Dipertua. Ada seorang pasangan, kedua ibu bapa yang sudah tua berada di kampung diganggu oleh ejen pengutip hutang untuk membayar yuran pendidikan MARA. Dan ini tidak harus berlaku kerana setiap ejen ini mesti mempunyai etika bagi mengutip hutang. Bukan bermakna kita menyokong kepada siapa yang tidak bayar hutang, tetapi mereka yang mengutip hutang ini mesti mempunyai satu lunas-lunas untuk menjadikan itu tidak menjadikan masalah kepada masyarakat kampung. Saya ingin mencadangkan ke dalam Dewan Rakyat ni Tan Sri Pengetua supaya daripada MARA membayar peratusan kutipan bayaran hutang MARA kepada ejen-ejen ini, lebih baik MARA memperbanyakkan lagi offer dan juga tawaran diskaun kepada peminjam-peminjam ini dan dikerapkan lagi tawaran kepada peminjam-peminjam. Kalau dulu kita buat 4 tahun sekali, 3 tahun sekali, kali ini berkemungkinan kita boleh buat setahun 3 kali. 10% diskaun, 20% diskaun. Ini akan lebih memberi manfaat kepada peminjam-peminjam. Tan Sri Pengerusi, saya masuk kepada Kepala 03200 Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat. Peruntukan 497.2 juta Tan Sri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tambun kerana telah menjadikan kemiskinan sebagai forte kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan. Dan kemiskinan ini, suka atau tidak Tan Sri Pengetua, harus diberi perhatian termasuk bagi masyarakat dan keluarga di kawasan luar bandar. Sekarang ini Tan Sri dalam banyak program SPKR,
program perumahan rakyat termiskin, program latihan kemahiran dan kerjaya, program peningkatan pendapatan, program bina ihsan, program komuniti sejahtera. Dan kesemua ini menjurus kepada program untuk membasmi dan menoktahkan kemiskinan. Cuma soalan saya, PJK Tan Sri, PJK paras garis kemiskinan yang diguna pakai sekarang ini sejak tahun 2019. Miskin tegar 1169. Miskin 2208. Adakah paras PJK ini diguna pakai lagi? Adakah pihak kementerian dan kerajaan berhasrat untuk mengkaji PJK ini supaya lebih ramai daripada keluarga dan masyarakat dapat dan juga dapat dijamin kemasukan mereka ataupun pembelaan mereka dalam menoktahkan kemiskinan tegar. Boleh saya satu je lagi Tan Sri Pusi, sikit sangat lagi. Saya nak masuk kepala 040300 Jabatan Kemajuan Masyarakat, yakni KEMAS, yang peruntukannya 126.1 juta Tan Sri. KEMAS ni Tan Sri memang antara satu program tadika atau pendidikan awal sekolah yang sangat baik dan juga memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, terutamanya masyarakat luar bandar. Cumanya Tan Sri, KEMAS ni kita nak ucap lagi sekali tahniah kepada kerajaan kerana menteri sudah menukar atau menambah silibus kerohanian, yakni hafazan Al-Quran kepada pelajar seawal 5 tahun. Ini pendekatan yang sangat baik dan harus diterima baik oleh semua masyarakat, terutamanya bagi masyarakat Melayu Tan Sri. Cumanya Tan Sri, KEMAS ni apabila kita buat peningkatan silibus dalam soal kerohanian, dalam soal membaca, menulis dan mengira, dan juga saya mengikut rekod Tan Sri, pada tahun 2018 kita ada KEMAS telah buat penambahbaikan silibus yang kita panggil stream, yakni modul pendidikan sains, teknologi, agama, kejuruteraan, seni dan matematik. Kita ada banyak tadika Tan Sri. Kita ada perpaduan, kita ada tadika penerangan, kita ada tadika KEMAS yang semuanya di bawah agensi kementerian, di bawah kerajaan. Soalan saya kepada pihak kementerian, ada tidak pihak kementerian mempunyai satu understanding dengan izin, kolaborasi dengan semua kementerian supaya semua tadika KEMAS ini diberikan satu silibus yang standard, setanding dengan tuntutan pendidikan sekarang, setanding dengan tuntutan tahap 1 yang diberikan kepada anak-anak kita di semua sekolah, supaya pendidikan ini dapat kita jadikan sebagai keutamaan. Terima kasih Tan Sri.